Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Oke, selamat pagi. Oke, untuk hari ini kita akan membuat pembincangan kepada tiga soalan. Oke, tiga soalan dalam modul. Tiga soalan dalam modul. Tiga soalan kita pergi satu persatu dan tiga soalan sebenarnya dia pergi kepada hukum gas. Kepada tiga lah. Iaitu hukum Boyle, hukum Charles dan hukum Luzet. Okey, ada tiga. Okey, jadi kita akan bincang satu persatu. Dia tak susah, sangat senang lah. Sangat senang, cuma kita kena tahu ataupun kita kena selesaikan ikut langkah-langkah lah. Okey, untuk modul fizik, buka muka surat yang akhir sekali tu, muka surat 11. Muka surat 11. Okey, jadi sebelum kita mula, kita pergi dulu, kita rujuk modul dulu. Kita cuba review balik, okey, berkenaan dengan hukum gas. Okey, hukum gas. Okey, untuk hukum gas kita bentuk segitiga. Ni dia ada hukum dan ikut formula lah. Okey, yang pertama hukum Boyle. Okey, hukum Boyle yang mana hukum Boyle P dengan V. P pressure, V volume. Okey, P adalah tekanan, V adalah isi padu. Okey, ini yang pertama. Lepas tu kita pergi yang sebelah dia, hukum Charles. Okey, yang mana V dengan T, volume dengan temperature, iaitu isi padu dengan suhu. Okey, isi padu dengan suhu. Formula dia V per T lah. Okey, V per T. Kemudian yang ketiga, Luzet, yang mana P dengan T, pressure dengan temperature. Okey, tekanan dengan suhu. Cuma unit SI, okey, unit SI bagi ketiga-tiga, kalau pressure dalam Pascal, volume isi padu dalam meter padu, temperature dalam Kelvin. Cuma temperature kalau dia bagi dalam darjah Celsius, kena tukar dulu kepada Kelvin, iaitu kena tambah 273, baru kita boleh gantikan ke dalam formula. Jadi hukum gas ni ada tiga formula yang senang kita nak ingat. Kita kena lukis segitiga dan kita letak PVT. Susun macam ni terlebih dahulu. Okey, lepas tu kita kena ingat belajar ikut step, iaitu hukum Boyle, hukum Charles, lepas tu hukum Luzet. Okey, kita ikut susunan. Jadi yang pertama yang atas, kanan, kiri. Jadi kita boleh ingatlah kalau hukum Boyle PV, hukum Charles VT, hukum yang terakhir Luzet ni ataupun hukum tekanan PT. Okey, ini senang saja nak ingat. Hukum gas ada tiga formula. Okey, pada masa sama ada juga soalan dia gabung semua. PVT. Jadi P, kalau PVT, formula dia P darab V bahagi dengan T lah. Okey, kalau gabung semua. Okey, boleh? Boleh kelas? Okey. Jadi kita akan buat perbincangan modul fizik muka surat 11. Kita ada tiga soalan latihan, tiga soalan. Lebih baik semua dah buat lah, cuba buat. Dan kita akan bincang, kita tengok satu per satu. Sebenarnya soalan satu ni hukum Boyle, Charles, dan yang soalan yang ketiga ni Luzet. Okey, dia ada tiga soalan saja untuk keseluruhan. Okey, keseluruhan. Okey, jadi kita pergi soalan yang pertama. Soalan yang pertama, okey, isi padu udara dalam botol plastik adalah 0.08 meter padu. M kuasa 3 tu adalah meter padu. Apabila ia diletakkan di dalam peti sejuk dengan suhu 7 darjah Celsius. Hitungkan isi padu apabila ia diletakkan di luar di mana suhu adalah 27. Okey, 27 darjah Celsius. Okey, jadi kita senaraikan dulu maklumat yang diberikan. Okey, isi padu 0.08,
Suhu. Isi padu V1. Kita terus label. Okey, V1. Suhu T1, 7 darjah Celsius. Tetapi kita tukar siap-siap ke dalam bentuk Kelvin, iaitu kita kena tambah 273. Okey, kita akan dapat 280 Kelvin. Isi padu. Ni hitungkan isi padu. Jadi isi padu seterusnya ni kita label sebagai V2. Okey, sama dengan tanda soal. Maksudnya ini yang kita nak cari. Kemudian suhu. Okey, pada suhu 27 darjah Celsius, kita tukar juga ke bentuk Kelvin, tambah 273, jadi kita dapat 300 Kelvin. Okey, jadi bila kita dah senarai macam ni, langkah yang pertama, langkah yang kedua, kita formulakan. Okey, buat segitiga ni PVT. Okey, kita tengok sini yang diberikan, maklumat yang diberikan iaitu simbol V dengan T. Mana V? Ni V dengan T. Cikgu merahkan ni. Jadi P ni tidak berkenaan. P ni malah. Jadi kita tengok V dengan T. Jadi V atas T bawah, jadi formula dia V bahagi dengan T. Jadi ini sebelah kanan. Kalau sebelah kanan, hukum yang kedua. Okey, hukum Charles. Okey, hukum Charles. Jadi hukum yang kedua. Okey, hukum yang kedua. Jadi cikgu letak macam ni. Okey, V bahagi T 1 dan 2. Sebelum, selepas. Okey, label. Jadi cikgu merahkan ni, ini yang kita nak cari. V2. Okey. Jadi cikgu nak tanya. Yang dah buat, dapat jawapan berapa? Boleh letak pada ruangan chatting, berapa dapat jawapan? Yang kamu dapat jawapan berapa? Berapa isi padu yang kamu dapat? Okey. Yang kamu dapat isi padu apa dia? 0.0857. Okey, yang lain? 0.086. Okey. Okey. Maksudnya kebanyakan dapat lebih kurang sama, lebih kurang sama, cuma perpuluhan saja. 86 ada 86 857 tu kira betul lah. Okey. Kita tengok. Okey. Okey, terima kasih. Okey, jadi kita tengok satu persatu. Okey. Jadi formula V bahagi dengan T. Jadi kita gantikan V1 kita gantikan 0.08. Okey, 0.08 bahagi 280 Kelvin ya. Okey, V2 yang kita nak cari bahagi dengan T2. Okey, T2 300 Kelvin. Okey, lepas tu sebab V2 kita nak jadi ni V2 bahagi 300. Bahagi 300. 300 kita pindah ke sebelah kiri. Jadi sini bahagi. Bila ke sana jadi darab. Jadi darab. Dekat sini dah jadi darab. Okey, dah jadi darab. Okey, jadi 0.08 darab 300 bahagi 280. Jadi jawapan dia adalah 0.086 meter padu. Okey, jadi dapat jawapan. Boleh semak, siapa betul tanda right. Okey, yang mana tak berapa tepat tu cuba semak balik. Mungkin semasa kira ataupun semasa pindah-pindah tu ada salah. Okey, jadi dapat 0.086 meter padu. Okey, soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Ada soalan untuk soalan yang pertama? Kalau tak tukar Kelvin, salahlah nanti. Okey. Ada soalan tak? Tak ada. Okey, soalan yang kedua. Bacaan tekanan tolak Borden adalah 2/10 kuasa 5 Pascal. Okey, ini adalah bacaan yang pertama. Pascal adalah tekanan. Apabila isi padu udara dalam pica gari yang disambung padanya adalah 40 cm padu. 40 cm padu.
Okey, 40 cm padu. Apakah bacaan tekanan apabila isi padu adalah 60 cm padu? Okey, senaraikan maklumat yang diberikan. Okey, tekanan P1 2/10 kuasa 5 Pascal, isi padu label V1 40 cm padu. Okey, tekanan P2 yang ini yang kita nak cari sebab dia kata apakah bacaan tekanan. Soalan dia, apakah bacaan tekanan? Itu soalan dia. Jadi tekanan P2 yang kita nak cari isi padu V2 sama dengan 60 cm padu. Okey, dekat sini cikgu tak tukar pun, cikgu tukarkan cm padu. Okey, cm padu. Okey, unit SI meter padu. Okey, cuma kat sini cikgu tak tukar. Kelvin kita wajib tukar, sebab dia tambah 273. Kalau ini kita nak tukar sebenarnya kita kena bahagi 246 bahagi dengan 1 juta. 40 bahagi dengan 1 juta. 100 darab 100 darab 100. Okey, nanti akan menjadi nombor piawai lah darab 10 kuasa negatif macam tu lah. Okey. Jadi kita masukkan. Okey, P dengan V. Tengok P dengan V cikgu merahkan. Jadi kita guna formula P darab dengan V. PV. P1 darab dengan V1 sama dengan P2 darab V2. Cikgu merahkan P2, ini yang kita nak cari. Jadi kalau ikutkan kita dah boleh pindah ni. Ke sebelah sana ni V2. P2 darab dengan V2. Darab. Jadi V2 kita pindah sana jadi bahagilah P1 darab V1 bahagi dengan V2. Okey, masukkan nilai. Okey, kita masukkan nilai. Okey, masukkan nilai P1 2 darab 10 kuasa 2 darab 10 kuasa 5 V1 40 cm padu. Sama dengan P2 yang kita nak cari darab 60 cm padu. Jadi 60 cikgu pindah ke sebelah sana bahagi 60 sebab sini darab 60 pindah sana jadi bahagi. Ni bahagi 60. Tekan kalkulator terus. Okey, tekan kalkulator terus, nanti kita akan dapat jawapan. Okey, kita akan dapat jawapan 1.33 darab 10 kuasa 5 Pascal. Okey, 1.33 darab 10 kuasa 5 Pascal. Okey, ada dapat jawapan yang lain ataupun ada sebarang soalan untuk soalan nombor 2? Soalan nombor 2. Soalan nombor 2. Sekejap je ni. Kita bincang-bincang ni habis. 3 soalan habis. Sekejap je. Okey, tak ada soalan Okey, senang je kan? Segitiga ni boleh ingat PVT, formula bagi hukum gas. So dalam bab 4 ni apa, kita tak banyak pun formula. Setiap subtopik tu dia ada satu formula. Okey, 4.1 formula yang menentukan skala bagi termometer baru. Yang kedua, muatan haba tertentu satu formula. Muatan haba pendam pun ada satu formula dan tambahan formula haba yang dibekalkan iaitu Q sama dengan PT. Okay, Q sama dengan PT. Lepas tu hukum gas kita ada satu formula gabung dan kalau ikutkan pecah jadi ada 3 formula. Sangat senang untuk guna setiap formula. Cuma kita kena kena tahu cara nak guna. Okey. Sekejap. Okey, cikgu, kalau tukar sentimeter kepada meter padu dapat berapa jawapan dia? Kalau ikutkan sama.
Okey, kalau ikutkan sama saja. Jawapan sama. Okey. Sebab kita bahagi nombor yang sama, bahagi dengan 1 juta. Okay, bahagi dengan 100, darab 100, darab 100. Sama sahaja. Okey. Kita teruskan soalan nombor 3. Okey, soalan nombor 3. Soalan nombor 3. Selepas perjalanan yang panjang, perjalanan yang panjang, suhu tayar adalah 230 kilopascal. Ada kilopascal pada suhu 70 darjah Celsius. Berapakah suhu? Soalan dia, berapakah suhu? Suhu, simbol dia adalah temperature. Okey, pada permulaan perjalanan jika tekanan tayar asal adalah 200 kilopascal. Okey, jadi sekarang ni kita ada before, after. Sebelum, selepas ataupun keadaan 1, keadaan 2. Jadi dekat sini, okey, cikgu cuma tukarkan suhu dan tekanan asal kepada sebelum. Okey, keadaan 1. Jadi maklumat yang diberikan, okey, tekanan yang diberikan ni cikgu label P2 sebab ni selepas. Kalau tertukar pun tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Okey, jadi tekanan ni yang soalan yang pertama 230 ni cikgu label sebagai P2 sebab selepas. Okey. Suhu pun sama selepas P2. Okey, 70 darjah Celsius tukar siap-siap dalam Kelvin. Tambah dengan 273. Okey, tambah dengan 273. Okey, kemudian tekanan P1 tu adalah sebelum perjalanan sama dengan 200 kilopascal. Okey, 200 kilopascal dan suhu, dia nak suhu tayar, suhu awal. Berapakah suhu awal? Okey, suhu awal. Jadi soalan dekat sini dalam darjah Celsius. Kita tengok jawapan dia nanti dapat suhu. Okey, jadi cikgu nak tanya, soalan nombor 3 dapat berapa? Dapat berapa jawapan? Berapa? Apakah nilai yang kamu dapat? Soalan nombor 3. Dapat berapa Kelvin ataupun berapa darjah Celsius? Ruangan chatting boleh masukkan. Jangan malunya malu. Salah tak apa. Salah tak apa. Dapat berapa jawapan? Kelas? Hello. Okey. 298 kilopascal. Okey, Syairah dapat 298. Okey. Lagi-lagi. Okey, itu dalam tekanan Syahira. Soalan dia nak apa? Dia nak berapa suhu? Darjah Celsius lah. Darjah Celsius. Ke 298 ke kilopascal. Kilopascal. Kelvin. Suhu. Pening. 298 tu bukan Kelvin Syafiqah. 16 tu darjah Celsius. Okey. Tengok Jadi kita pergi. Jadi kita senaraikan maklumat yang diberikan. Okey, senaraikan maklumat yang diberikan. Okey, yang pertama, okey. Kemudian formula, tengok P dengan T. Jadi P bahagi dengan T. P bahagi dengan T. Okey, kita guna formula ni. Kita tengok Okey, suhu kita guna. Okey, kita dah tukar ni, tambah 273 ni Kelvin Jadi nanti jawapan yang kita akan dapat pun sama dalam Kelvin. Okey, suhu ni kita dah tukar Kelvin.
Jadi suhu T1 nanti kita akan dapat pun dalam Kelvin. Okey, dalam Kelvin. Okey, nanti kita tengok syarahan 298.26 Kelvin. Okey. Jadi formula yang kita gunakan P bahagi dengan T. P bahagi dengan T. Kita tengok ini formula cikgu merahkan T1 ni. Okey, T1 yang kita nak cari. Okey, kita nak cari. Gantikan, masukkan dalam formula. Okey. Jadi 200 bahagi dengan T1, 230 bahagi dengan 343. Okey, boleh setakat ni. P2, tengok P2 sini. P2 230 bahagi dengan 343 Kelvin. Okey. Lepas tu, cikgu tunjuk satu persatu ni. Cikgu terbalikkan. T1 ni naik atas, 200 turun bawah. Sebelah sini pun sama. 343 naik atas, 230 turun bawah. Cikgu buat satu persatu supaya kaedah matematik kamu boleh catch up. Okay? Kaedah matematik sebenarnya ni kita tukar. Twist kedudukan. Okay? Sebenarnya kalau nak tunjuk satu persatu dia kompleks sikit. Dia sebenarnya T1 pindah ke sebelah sini. Okay? 343 pindah sini. 200. Dia macam tu sebenarnya. Tapi ni kita twist je. Yang duduk bawah naik atas. Yang duduk atas naik bawah. Kiri dan kanan. Okay? Supaya senang kita nak tukar. Okay, jadi T1 dah duduk atas kat sini. Okay, lepas tu kita nak cari T1. Jadi T1 bahagi dengan 200. 200 ni kita nak cari T1. Jadi 200 kita pindahkan sebelah kanan. Dekat sini dia bahagi. Bila pindah ke sebelah sini dia akan jadi darab. Okay, dia akan jadi darab. Jadi kedudukan dia adalah ni. Okay, 343 darab 200. 200 kat sini, pergi sini jadi darab bahagi dengan 230. Tekan kalkulator kita akan dapat ni jawapan dia ni. Okey, kita dapat jawapan tu sebenarnya jawapan tu adalah dalam Kelvin. Okey, dalam Kelvin. Sebab kita dah tukar sini dalam Kelvin dan kita masuk nilai dekat sini pun Kelvin, kita akan dapat jawapan dalam Kelvin. Jadi bila kita nak dapatkan jawapan dalam darjah Celsius, kita kena tolak balik dengan 273. Okey, tolak balik dengan 273. Jadi kita akan dapat jawapan, okey, kita akan dapat jawapan 25.26 darjah Celsius. Okey, senang saja. Ikut step satu persatu, dapat jawapan. Okey, soalan nombor 3 selesai. Okey, jawapan sebenarnya dia ikut soalan. Okey, soalan dia 70 darjah Celsius. Jadi, bila dalam soalan ni 70 darjah Celsius, dalam jawapan pun kita kena letak darjah Celsius. Okey, ya Aimi? Dalam Kelvin dalam Kelvin. Dalam Kelvin sebenarnya jawapan sama juga, betul juga. Okey, boleh dapat markah, tapi pastikan jawapan ni mesti ada K ni. 298.26 Kelvin. Mungkin soalan tu dia akan bagi tahu okey, jawapan dalam darjah Celsius. Kalau macam tu kena ikut soalan. Okey, kalau dia tak bagi tahu soalan, dia tak bagi tahu macam ni, dia tak bagi tahu pun nak jawapan dalam apa. Tapi sebenarnya ikut logik bila soalan ni dalam darjah Celsius, jawapan dalam darjah Celsius. Tetapi kalau Kelvin bagi cikgu boleh diterima. Tetapi mesti ada K. Okey, mesti ada K dan boleh dapat markah. Kalau soalan macam ni biasanya 2 markah sahaja. Okey, 2 markah sahaja. Okey, Hazwani, cikgu dah jawab, Syafiqah dah jawab. Ya, Amy? Dah? What's? Ya. Ada soalan? Tadi siapa tanya? Amy ke siapa? Okey, cepat. Okey, faham. Okey, saya tak dapat link kehadiran. Okey, link kehadiran. Mana link kehadiran? Okey, cikgu dapat sekejap. Okey, yang lain kalau ada soalan? Kita dah capai 11.30. Okey, 11.30.
Okey, kalau ikutkan ini saja untuk fokus hari ini, perbincangan 3 soalan yang sangat mudah, sangat senang. Okey, formula pun sangat senang. Okey, cikgu semak balik kita ada 25 tolak 2, 23. Kita ada 23 orang. Okey, cikgu senaraikan balik siapa yang dah isi kehadiran. Okey, cikgu dekat ruangan chatting itu sahaja yang dah isi kehadiran. Okey, ada lagi masuk. Okey, Izzat Danish, Aimi, Nur Anissa, Farizatu Alia. Okey, yang baru isi. Okey, kita ada 23 orang. Okey, 23 orang dah isi. Ya, betul lah, 23 orang. Okey, ada soalan lain? Sebelum cikgu tamatkan kelas pada hari ini, ada soalan Hazwani. Okey, Hazwani dah isi Hazwani. 11:07 tadi dah isi. Hazwani dah isi. Tak apa, cikgu delete je. Hazwani dah isi. Okey, ada soalan tak? Okey, pada Telegram tu, okey Telegram, siapa yang tertinggal kelas siapa yang tertinggal kelas sebelum ini, cikgu ada masukkan dalam YouTube, okey, channel cikgu. Cikgu letak bahagian satu ada link YouTube, bahagian dua pun ada link YouTube. Okey, lepas tu perbincangan hari ni pun cikgu akan masuk, okey, cikgu akan masukkan dalam YouTube. Okey, nanti boleh tengok baliklah. Okey, kalau tak ada soalan, okey tak ada Okey, kalau tak ada setakat itu saja kelas. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye bye. Selamat sejahtera. Bye bye. Ya, sama. 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 Sama-sama.